Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, syukur padamu ya Allah yang telah menyampaikan kita sampai pada hari ini tanggal 13 Ramadan tahun 1441 Hijrah bersamaan dengan tanggal 6 hari bulan Mei tahun 2020 Masihi. Ya Allah, terimalah puasa kami pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Maafkanlah kesilapan kami yang sengaja, yang tak sengaja, dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin, yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah kami ya Allah. Terimalah puasa kami seperti hamba-hamba yang kau ridai ya Allah, dan lanjutkanlah usia kami sehingga selesai kami dapat sempurnakan puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Terimalah amalan kami, maafkanlah kami, rahmatkanlah kami, ibu bapa kami, keluarga kami semua dan sekalian muslimin, dan ampunkanlah kami dan mereka semua ya Allah, dan lepaskanlah kami dan kesemua mereka daripada api neraka-Mu dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, selamat kita kembali di dalam tazkirah Ramadan kita, di mana pada hari ini kita sudah masuk hari keempat di dalam membicarakan tentang Al-Quran. Al-Quran ialah kitabullah yang telah diturunkan Allah dalam bulan Ramadan, yang begitu sekali banyak dia punya kebaikan dan pahala dan darjat-darjatnya. Kita telah bicarakan banyak daripada perihal adab-adab Al-Quran dan kelebihan-kelebihan Al-Quran. Maka pada hari ini kita menyambung dalam perkara yang menyebut Quran juga, tetapi insya-Allah ini merupakan episod terakhir untuk bahagian Quran, dan kita akan masuk lagi dalam beberapa bab lagi pada esok dan seterusnya. Ya, begitulah dalam sepotong hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau telah berkata, rumah yang mana Al-Quran itu dibacakan, ahli rumah itu bertambah kebaikannya dan kelebihan, dan rahmat Allah berlipat kali ganda, dan para malaikat akan mengeromoni mereka, dan para syaitan akan meninggalkan rumah itu. Rumah yang ada bacaan Quran. Jadi pastikan rumah kita tiap-tiap hari ada baca Quran. Kalau sekiranya ibu ada baca, ayah ada baca, anak-anak baca, jangan ada satu pun tinggalkan daripada baca Quran dalam rumah kita. Kalau tak baca, apa jadi? Sementara rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, kehidupan mereka akan menjadi tegang dan payah serta hilang keberkatannya. Para malaikat meninggalkan rumah itu dan para syaitan bermaharajalela dalam rumah itu. Nampak tuan-tuan? Selalu jadi ada misunderstanding antara mak dengan anak, antara adik-beradik, ada saja perselisihan, ada tegang urat, ada bergaduh, ada kecil-kecil hati. Kenapa? Tak ada berkat, tak ada rahmat, pasal tak ada baca Quran dalam rumah. Nampak para jemaah sekalian ya? Jadi kita pastikan dalam rumah kita mesti compulsory tiap-tiap hari mesti ada baca Quran, siang atau malam, pagi atau petang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Amalkan. Jadi Ramadan hari tahun ini Ramadan yang special. Kenapa? Ramadan yang dapat hidupkan kita dengan Al-Quran. Dan seterusnya selepas pada Ramadan, kita akan hidupkan kita punya hidupan kita dengan Al-Quran dalam rumah tangga kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita semua. Kita bawa Quran hidup bersama-sama kita. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran di dalam solat adalah lebih afdal daripada membaca Al-Quran di luar solat. Jadi kalau kita ni orang yang tak banyak hafal, ada juga hafal, baca. Panjang lagi, bagus lagi kita baca. Kalau itu sembahyang sunatnya, kalau sembahyang fardu, kita cukuplah yang biasa-biasa saja. Sebab kalau takut makmum kat belakang tu, kalau kita sendirian tak apa. Kalau makmum ada kat belakang, kita bacalah yang sederhana. Dan membaca Quran di luar solat lebih baik daripada tasbih dan takbir. Kita sekarang baca Quran di luar solat. Antara zikir dengan baca Quran, mana lebih besar lagi? Quran lagi besar lagi. Sebab Quran kalamullah. Jadi Quran lebih afdal lagi. Maka baca Quran di luar solat lebih baik daripada tasbih dan takbir dan tasbih. Dan kemudian tasbih dan zikir dan takbir itu, tasbih lebih tinggi daripada sedekah. Tapi kalau zikir tu,
kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini lebih besar daripada sedekah. Sedekah ustaz kita keluar duit, ya betul, tapi ini zikir ni lebih besar lagi. Sebab tu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Ada pun zikir pada Allah tu lah yang paling besar sekali. Nampak tuan-tuan, lebih besar daripada sedekah. Dan ada orang-orang miskin daripada kota Madinah, mereka datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya untung, mereka dapat sembahyang, kami pun sembahyang. Mereka dapat berzikir, kami pun berzikir. Tapi mereka boleh keluar sedekah, kami tak boleh keluar sedekah sebab mereka kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, nak tak kamu aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada bersedekah, orang-orang kaya, dan lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Maka orang-orang ini pun kata, bahkan ya Rasulullah, apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, bacalah subhanallah 33 kali selepas sembahyang, dan alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali, dan habiskan dia Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nah, orang-orang fakir miskin ni pun amalkanlah. Ini lagi baik daripada sedekah, lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Maka orang-orang kaya pun dengar, orang-orang kaya pun amalkan juga. Orang zaman dulu, mereka ini iri hati untuk beramal. Bukan iri hati untuk dapat wang banyak. Bukan iri hati untuk dapat kereta besar. Bukan iri hati tengok nak dapat, kita kata, rumah besar. Tidak. Mereka iri hati tengok orang tu beramal lebih. Nampak? Jadi orang miskin ini datanglah, orang fakir miskin datang mengadu, ya Rasulullah, orang kaya pun sudah dapat berita ini dan mereka pun berbuat seperti mana kita buat. Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu kurniaan Allah yang Allah beri pada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah mempunyai kurniaan yang sangat luas. Apa nak buat, itu bahagian mereka lah. Jadi macam itulah para jemaah sekalian ya. Lepas sembahyang fardu, jangan tinggal tu tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diakhirkan Allahu akbar kabira seterusnya. Jadi itulah dia. Jadi zikir ini lebih baik daripada sedekah. Dan kemudian sedekah adalah lebih baik daripada puasa sunat. Nampak? Puasa sunat sama sedekah, mana lebih baik? Sedekah lebih baik. Kenapa? Sedekah kita memberi manfaat pada orang. Kalau puasa, kita seorang saja. Pahala kita untuk kita. Itu puasa sunat lah. Puasa wajib tu tak boleh kira lah. Itu lebih-lebih lagi besar sebab itu wajib, fardu. Macam puasa Ramadan kita ni sekarang. Dan puasa adalah penghalang dari api neraka. Puasa penghalang, menjadi hijab, menjadi pendinding, menjadi tembok daripada api neraka. Masya Allah. Kita tengok kalau sekiranya puasa tu yang paling rendah tu menjadi pendinding api neraka, bagaimana sedekah? Dan bagaimana pula zikir? Dan bagaimana pula Al-Quran? Lebih lagi menjadi pendinding daripada api neraka. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada api neraka-Mu ya Allah, dengan barakahnya syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ya, demikianlah muslimin rahimakumullah. Daripada Sayyidina Uthman bin Abdullah bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu an, daripada datuk yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, membaca Al-Quran daripada hafalan mendapat sebanyak 1000 darjat, 1000 pahala. Sebaliknya membaca Quran daripada Quran mendapat menggandakan kepada 2000 pahala. Masya Allah. Ini kelebihan kita baca Quran yang hafal, ialah yang hafizah ya. Ataupun kita sendiri hafal tak banyak lah, tapi adalah kita hafal juga. Itu dapat setiap satu huruf dapat 1000 pahala. Masya Allah. Ini dapat katanya, iaitu membaca Quran dapat 1000 pahala kalau daripada hafalan. Ini dia tak sebut huruf, dia sebutkan tentang baca Quran saja. Jadi kalau dia baca Quran dalam hafalan dia dapat 1000 darjat. Kalau sekiranya dia membaca Quran dengan melihat, dapat 2 kali ganda. Kenapa Ustaz? Dapat melihat tu lebih besar ke? Yes. Sebab apa? Sebab pertama sekali kita memegang kitab Allah.
Kita memegang itu tanda rasa sayang kita, macam mana yang kita dah sebutkan. Kita cium, kita kasih dia kitab Allah. Keduanya, kita memandang padanya. Memandang pada Al-Quran itu obat kepada mata kita. Memandang pada Al-Quran itu nur kepada mata kita. Memandang pada Al-Quran itu adalah satu ibadat. Pandang saja pada Quran pun ibadat. Masya Allah. Belum lagi kita baca, tengok saja Quran, kita ibadat. Seperti mana orang, dia pergi Mekah, dia tengok saja Kaabah pun dah dapat pahala. Masya Allah. Ini semua kelebihan. Kenapa? Semua ada hubungan dengan Allah. Bila sesuatu ada hubungan dengan Allah, kita akan dapatkan dia pahala. Kita tengok Baitullah, kita dapat pahala. Kita tengok pada Kalamullah, Al-Quran. Kita tengok pada ulama-ulama Allah, kekasih-kekasih Allah, mendapat pahala. Subhanallah, tuan-tuan. Itulah kelebihannya, ya, kalau kita memandang pada Al-Quran. Ya, para jemaah sekalian, demikianlah juga, ya, daripada hadis yang berikutnya, iaitu daripada Abu Dzar radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu tidak akan menuju kepada Allah dan menghampiri Allah melainkan dengan sesuatu yang terlebih tinggi yang akan membawa terus kepada Allah, iaitulah Al-Quran. Jadi daripada semua ibadat, yang paling tinggi sekali ibadat ialah Al-Quran. Itu yang telah saya katakan dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, afdalu ibadati ummati ba'da salah qiraatul Quran. Ibadat umat aku yang paling afdal selepas daripada solat. Solat tu yang paling utama sekali. Ialah Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini adalah merupakan satu amalan yang paling cepat sekali menghantar kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang tak boleh baca Quran. Allah, ustaz saya tak pandai, belajar, tak apa. Kita masih lagi ada masa. Allah Ta'ala beri kita nyawa ni, kita ambil kesempatan, kita belajar baca Quran. Merangkak pun tak apa, daripada langsung tak membaca Al-Quran. Tapi awas, jangan kita baca Quran dengan huruf Latin. Huruf macam mana tu? Macam kita baca Romanized, itu kita baca Quran. Ada juga orang-orang yang buat macam tu. Itu banyak sekali kesilapannya. Kenapa? Sebab dia tak akan dapat menghasilkan, mengeluarkan huruf-huruf dalam Quran yang seperti mana dalam Al-Quran. Huruf Sad, huruf Ghin, huruf Ta. Ini semua perlu dibaca dengan bahasa Arab. Ataupun kita tengok Quran tu, ada Ghin, ada Ta. Tetapi kalau dia tengok Romanized, dia tak akan dapat menghayati dan membaca dengan betul. Jadi awas, jangan kita membaca Quran melalui tulisan Romanized. Habis ustaz saya tak pandai. Tak apa, belajar. Kalau tak pandai, belajar. Karena Allah Ta'ala kata, Iqra', bacalah. Jadi suruh kita belajarlah. Dan demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, seorang ulama dan juga pengasas mazhab Al-Hambali. Dia telah berkata, aku telah melihat Allah di dalam mimpiku dan aku bertanya kepadanya. Jadi bila ulama-ulama besar ni, wali-wali besar ni, dia kata dia melihat Allah dalam mimpi, jangan kita duk perasan dia melihat tu dengan nampak bentuk rupa. Nanti. Maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa sesuatu. Jadi jangan kita duk gambar macam mana Allah tinggi besar gemuk. No. Habis macam mana dia kata dia melihat Allah? Melihat dengan perasaan hati dia. Bukan melihat dengan mata dia, tidak. Melihat dengan jiwa rohani dia. Itulah dia mengatakan, aku melihat Allah. Dan apa yang dia bicarakan pada Allah? Maka dia pun berkatalah, dan aku bertanya kepada Allah, apakah cara yang terbaik sekali untuk menghampirkan diri kepada Allah? Apa cara yang paling baik sekali? Allah Ta'ala jawab, hai Ahmad, ianya adalah melalui perkataanku, iaitu kalam aku. Kalam Allah tu apa? Al-Quran. Jadi di sini jawapan Allah, cara yang paling baik dan paling cepat, yang paling dekat untuk mendekatkan diri seseorang hamba pada Allah, baca Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Sekarang Quran, semua orang dah ada dalam rumah dia. Dalam handphone pun ada. Apa lagi kita nak tunggu? Baca Quran. Jangan kita buang masa lebih-lebih lagi sekarang. Kita dalam COVID-19 ni, musibah kita ni sekarang. Balak kita sekarang. Baca Quran. Dan itulah pesanan Allah. Aku bertanya sekali lagi. Sama ada membaca dengan pemahaman atau membaca yang tanpa memahami maksudnya. Jadi jalan nak mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran. Dia faham ke ataupun dia tak faham, tak boleh. Mesti nak faham. Jawapan Allah Ta'ala, sama ada faham atau tidak faham. Maksudnya, kedua-duanya adalah cara untuk mendekati aku. Masya Allah.
Jadi kitanya, ustaz saya tak belajar bahasa Arab, saya tak tahulah maknanya. Tak apa, baca. Baca Quran tu sendiri ibadat. Kita faham, tak faham, itu perkara kedua. Yang penting ia adalah merupakan ibadat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Baca Quran. Jangan kita tak baca. Rugi kita tak baca Quran ada depan mata kita, tapi kita malas. Ini dah bulan Ramadan, bulan turun Quran pun masih malas lagi. Allah, rugi kita. Hari ini dah 13 Ramadan, tuan-tuan. Sekejap tengok Ramadan sudah. Kita doa-doa minta Ramadan dah datang. Sekejap dah sampai setengah. Nak kat setengah dah ni. Lagi sekejap lagi dia akan pergi. Sekarang kalau kita tak rebut dia, bila lagi kita nak rebut? Kita kena tanya diri kita, bila lagi? Kalau boleh sekarang ni kita sudah nak dekat 15 juz. Kalau mereka yang baca Quran setengah-setengah, sikit-sikit. Sekarang ni kalau boleh dekat 15 juz. Akhir sekali Ramadan, khatam Quran. Itu yang sebaik-baiknya. Yalah, tapi yang merangkap-merangkap baca, yang very slow tu tak apalah, ya. Allah Ta'ala tahu apa niat kita. Cuma maksud sini, jangan kita jadikan itu sebagai alasan, ya. Dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi Allah daripada kalangan manusia itu ada setengahnya sebagai ahlinya. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu? Jawab Nabi SAW, orang-orang Al-Quran. Mereka adalah ahli-ahli Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ahli itu apa ni? Ahli macam kita kata ahli rumah kita, ahli member kita, ahli persatuan. Ahli member. Member Allah. Yes, member Allah. Maknanya apa member Allah? Kekasih Allah, kawan Allah, rapat dengan Allah, dekat dengan Allah. Masya Allah. Siapa tu? Orang yang membaca Quran. Nampak tuan-tuan? Jadi orang baca Quran, dia akan mendekat dengan Allah. Dia akan jadi ahlullah. Bagaimana kalau sekiranya seorang presiden kata, ini aku yang member lah. Wah, rasa hebat kita. Wah, orang semua tengok aku. Aku ni dengan presiden member. Itu presiden dunia saja. Ini Allah Ta'ala Raja sekalian alam. Siapa yang ahli Quran, dia adalah daripada kekasih aku. Dia adalah daripada ahli aku. Family aku. Dan dia adalah daripada aku punya teman aku. Oh, Masya Allah. Family ni bukan anak beranak, tapi maknanya orang yang dalam rapat kepada Allah SWT. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan tersebut. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, setelah kita dengarkan bacaan Quran dan kelebihannya, maka nak tak kita baca Quran? Sudah tentu kita nak, Ustaz. Ya, kita mulakan. Kita letakkan azam. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan dan masa dan kesempatan untuk aku dapat baca Quran setiap hari, ya Allah, dalam rumahku, di mana-mana. Ya Allah, jadikanlah aku dapat khatamkan Quran dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk baca Quran. Ya, para jemaah sekalian, sebenarnya Al-Quran seluruhnya itu adalah mempunyai kelebihan. Tetapi di antaranya surah-surah tersebut pun ada kelebihan-kelebihan yang istimewa. Antaranya suratul Fatihah. Surah Fatihah telah kita sebutkan juga dalam pelajaran kita lepas, ya. Daripada semua kita kata kitab suci yang diturunkan Allah, kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran, semuanya ada dalam Zabur, Taurat, Injil, semuanya ada dalam Quran. Dan segala apa yang dalam Quran ada dalam surah Fatihah. Dan segala apa yang dalam surah Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala apa yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim ada pada titik dot yang pertama pada perkataan ba Bismillah. Ini ba Bismillah ada dalam titik. Apa maksud di sini? Para ulama menjelaskan bahawa dengan titik ba itu makna menunjukkan single. Sebab perkataan titik ba Bismillah tu tak boleh nak dipecahkan. Maka dia menunjukkan keesaan Allah. Allah Ta'ala yang berdiri tegak dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu bersamanya. Masya Allah. Ini subhanallah, tuan-tuan. Ulama kita menerangkan, menafsirkan begitu hebat. Sebab tu baca Fatihah ni pun mendapat satu syafaat. Obat bagi segala penyakit. Kalau kita ada orang-orang yang sakit ke apa, kita ambilkan air satu cawan, kita baca selawat 3 kali, baca Fatihah, tapi stop. Every single ayat kita stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Amin. Kemudian kita baca selawat 3 kali. Kita minta pada Allah apa hajat kita, kita hembus kepada air. Bagi orang tu minum. InsyaAllah dia menjadi obat.
Kenapa? Sebab itu sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat dan oleh para alim-alim ulama kita. Jadi kita yakin apa yang telah sampai kepada kita daripada khabar daripada para alim-alim ulama kita. Banyaklah kalau saya nak sebutkan tentang Fatihah itu pula, ya. Tetapi itu cukup memadai sebagai satu amalan. Dan di antara surah yang besar juga di dalam Quran ialah surah Yasin. Surah Yasin ini Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca Yasin di permulaan hari, segala hajatnya bagi hari itu akan dipenuhi. Nampak? Apa saja hajat kita pada hari itu akan Allah cukupkan. Bila kita baca Yasin pada pagi hari. Lepas main subuh, lepas pada wirid-wirid kita, baca Yasin. Jadikan dia amalan every day. Tak boleh miss, aku mesti baca Yasin every pagi. Dan dalam kita baca Yasin tu, selain daripada apa yang Allah Ta'ala janjikan ditunaikan hajat-hajat kita, kita hadiahkan pula pada ibu bapa kita yang telah meninggal, adik-beradik kita, isteri atau suami kita yang telah meninggal. Semoga Allah merahmati mereka. Dan jangan lupa, datuk nenek kita juga. Mereka jugalah daripada orang-orang yang di mana melahirkan ibu bapa kita dan datang pula kepada kita. Jadi kita doakan mereka, hadiahkan pahala kepada mereka juga daripada bacaan surah Yasin, ya. Jadi Yasin ni bukan hanya baca malam Jumaat saja. Kalau boleh dibacakan daripada setiap pagi, insya-Allah. Dan Yasin itu sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita baca Yasin sekali sampai khatamlah. Wa ilahi turja'un, maka dapat pahala seperti kita mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Kalau kita baca surah Qul Huwallahu Ahad, kita dapat pahala sepertiga Quran. Kalau kita baca 3 kali, seperti kita khatam 1 Quran. Tapi kalau kita baca Yasin, kita dapat seperti 10 kali khatam Quran. Masya Allah. Ini luar biasa tuan-tuan, ya. Kita nak baca 1 kali khatam 30 juz pun termengah-mengah kita. Ini Allah bagi 10 kali khatam. Masya Allah. Tapi jangan kita kata, aku dah khatam dah, Ustaz, aku tak payah baca lagi Quran. Jangan. Yasin tu bacalah, itu kelebihan Yasin. Tapi yang Quran seterusnya pun baca bersambung-sambungan. Dan demikianlah juga dari satu riwayat mengatakan bahawa sesiapa baca Yasin semata-mata kerana Allah, segala dosa-dosanya yang dahulu akan diampunkan. Oleh itu, jadikanlah ia sebagai amalan untuk dibaca ke atas orang-orang yang telah mati. Ini pesanan Nabi ni, tuan-tuan. Nabi mengatakan, saya baca Yasin, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan bacakan Yasin untuk orang yang telah mati. Kenapa? Mudah-mudahan Allah pun ampunkan dia. Jadi kita pun ada mak bapak kita, adik-beradik kita, seperti mana kita sebut tadi, pagi-pagi hari kita baca Yasin, maka lepas tu kita hadiahkan kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dalam riwayat hadis yang lain pula, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa baca Yasin, ia akan diampunkan segala sesiapa sahaja yang membacanya, dan semasa kelaparan akan dihilangkan kelaparannya. Barang siapa membacanya dikala sesat jalan, akan ditemukan jalannya kembali. Barang siapa membacanya kerana kehilangan haiwannya, akan ditemukan haiwannya. Sesiapa yang membacanya kerana bimbangkan kekurangan makanan, makanan akan dicukupkan. Dan siapa yang membacanya yang menghadapi penderitaan maut, akan dimudahkan baginya. Dan jika seorang itu baca ke atas perempuan yang sukar untuk melahirkan anak, akan dimudahkan dan juga kepada bayinya. Masya Allah. Nampak tuan-tuan? Pokoknya, bila kita ada apa problem, ada masalah, ada hajat, jangan lupa, selain pada sembahyang sunat hajat 2 rakaat, kita baca Yasin. Minta pada Allah. Kita sekarang menghadapi COVID-19. Berapa banyak daripada kita yang baca Yasin, minta Allah lepaskan pada COVID-19. Maaf tuan-tuan, ya. Saya bukan nak cek, tidak. Tapi kita tanya diri kita sendiri. Jadi kita ni, kalau ada masalah, anak kita sakit apa, kita bangun sembahyang 2 rakaat, kita baca Yasin, minta Allah sembuhkan dia. Dan kemudian barulah kita usaha untuk yang lain. Memang usaha tu disuruh. Tetapi kita jangan lupa, yang memberikan obat kepada segala penyakit, Allah. Dan yang menyelesaikan semua masalah ialah Allah. Yang mendatangkan masalah ialah Allah. Dan dia juga yang menyelesaikannya. Memang Allah SWT jadikan masalah tu memang. Kenapa?
Allah jadikan masalah tu supaya kita selalu ingat kepada dia. Kalau manusia ni tak ada problem, dia lupa pada Allah Ta'ala. Bila dia sakit, anak dia ada buat hal, suami dia ada perkara yang tak bagus pula, isteri dia pula ada buat yang tak baik pula, dia apa buat? Dia mengadu pada Allah, sembahyang 2 rakaat hajat, baca Yasin dan minta pada Allah. Ini mujarab, tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah-setengah ulama mengatakan yang paling bagus kalau kita baca 40 kali Yasin. 40 kali Yasin itu memang bagus lah. 40 kali Yasin ni imma kita kumpulkan 40 orang, baca sekaligus sama-sama, ataupun kita baca seorang atau 2-3 orang, tapi dijumlahkan di semua total, iaitu 40 kali baca Yasin. Memang sangat mujarab. Ini sudah dicuba. Ya, kalau kita ada hilang barang, ada orang buat kita sesihir pada kita, atau anak-anak kita, keluarga kita, atau siapa-siapa, atau penyakit COVID-19 ni yang kita hadapi, kita baca Yasin. Habis ustaz kita dah buat dah ustaz, tapi tak hilang juga COVID-19 ni. Adalah hikmahnya. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku. Semua tu daripada Allah. Allah Ta'ala bukan pandang pada kita, Allah pandang pada seluruh makhluknya. Ada sesuatu hikmahnya di sebaliknya. Yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Amalkan baca Yasin. Kalau boleh tiap-tiap pagi. Selain daripada Yasin, ada lagi satu surah yang sangat baik. Iaitulah sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara suratul Waqiah fi kulli lailah lam tusibhu faqatun abada." Iaitu barang siapa membaca surah Waqiah pada setiap malam, tidak akan terkena kepada dia kebuluran sama sekali. Masya Allah, tuan-tuan ya. Kalau sekiranya kita baca suratul Waqiah, kita tidak akan terkena kebuluran, kelaparan, kefakiran, kemiskinan. Amalkan bacaan suratul Waqiah setiap malam. Maka Ibnu Mas'ud pernah menyuruh anak-anak perempuannya agar membaca surah ini pada setiap malam. Dalam setengah riwayat hadis Nabi mengatakan, ajarkan pada anak-anak kamu. Ada setengah riwayat mengatakan, ajarkan pada isteri-isteri kamu. Maknanya semua satu family lah kena baca. Ya. Dan demikian pula Rasulullah SAW ada bersabda yang di mana sesiapa yang dalam dadanya ada suratul Waqiah tidak akan terkena kepada kepapaan. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi SAW yang mulia. Waktu dia hampir meninggal, dia meninggalkan anak-anak yang ramai. Masya Allah, setengah mengatakan sampai dekat 100 anak. Allahualam. Macam mana dia boleh produk sampai 100 anak? Mungkin 4 factory yang subur, sihat walafiat. 4 isteri lah tu. Tiap-tiap tahun melahirkan anak, agaknya Allahualam. Jadi orang berkata, ya Ibnu Mas'ud, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anak kau ni? Mana kau dah nak mati ni? Apa yang kau tinggalkan? Dia kata, aku tinggalkan dalam dada mereka suratul Waqiah. Dan aku telah dengar Nabi mengatakan, siapa yang dalam dadanya ada suratul Waqiah, tidak akan terkena kepapaan. Masya Allah, yakin dia kepada hadis Nabi. Memang betul. Tapi kita bila membaca suratul Waqiah ni, jangan kita hanya membaca kerana nak murah rezeki. Jangan. Kita tadabbur, kita memahami apa dia. Sebab suratul Waqiah, surah tu surah lah. Al-Waqiah ialah malapetaka yang berlaku pada masa kiamat. Jadi surah itu nak ceritakan kepada kita, bila berlaku kiamat, manusia dalam huru-hara, bila berlaku kiamat dan dibangkitkan manusia, manusia terbagi pada 3 golongan. Golongannya ashabul yamin, golongan kanan, iaitu masuk syurga. Golongannya ashabul shimal, golongan kiri, yang masuk neraka, na'udzubillah. Dan golongan al-sabiqun al-awwalun, yang awal, yang pertama, iaitu yang dekat dengan Allah, yang masuk syurga direct kepada Allah. Subhanallah. Jadi ayat-ayat ni menceritakan tentang hari kiamat, tentang hari orang nak masuk ke neraka dengan syurga, bagaimana keadaan kesusahannya. Jadi bila orang yang membaca itu, dia menghayati, dia akan rasa tenang dengan apa yang Allah bagi rezeki pada dia. Bila dikatakan tidak terkena kepapaan, bukan makna dia mesti jadi kaya, tidak. Oh, jadi milioner, tidak, tak mesti. Kalau jadi itu rezeki Allah Ta'ala lah. Tapi maknanya, apa yang Allah beri pada dia, cukup bagi dia. Tak ada rasa kesusahan, tak ada rasa kelaparan, tak ada rasa nak minta-minta sedekah. Itulah maksudnya daripada tidak terkena kepada kepapaan dan kemiskinan. Orang yang miskin ni bukan pasal orang yang tak ada duit. Orang yang miskin ni hati dia penuh dengan dunia.
Tak cukup lah. Tak cukup lah. Itu yang miskin. Orang yang kaya bukan pasal banyak duit. Orang kaya merasa cukup dengan apa yang ada. Laisal ghina bi kasratil arad, innamal ghina ghina'ul qalb. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan kekayaan tu kekayaan dengan banyak harta, tetapi kekayaan tu ialah kekayaan hati. Hati dia tenang. Walaupun dia duduk rumah miskin, sederhana, makan pun sekadar apa. Alhamdulillah, dia tak ada hutang orang. Dia tak ada masalah, tak ada ceti nak cari dia, tak ada tailong nak kejar rumah dia, tak ada. Dia hidup dalam keadaan aman. Itulah dia orang yang tak ditekenakan kepada kepapaan. Bila dia boleh dapat itu? Bila dia hayati akan suratul Waqiah. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami pada golongan tersebut, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan daripada hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surah dalam Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehinggalah dia diampunkan. Itulah dia surah Tabarakalladzi. Surah Tabarakalladzi itu di mana? Surah Tabarakalladzi itu ada di dalam juz yang ke-29. Surah yang pertama, juz yang ke-29. Jadi siapa yang baca, dia akan mula dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah ini 30 ayat. Jadi Nabi mengatakan sini, surah ini dia akan memberi syafaat kepada orang yang si pembaca itu sehinggalah orang itu dapat pengampunan Allah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Semua kita bimbang tuan-tuan ya. Kita takut bagaimana nanti besok kita menghadap pada Allah. Kita sangka ibadat kita ni dah banyak. Kita rasa sedekah kita dah banyak. Tapi kita tak tahu apakah dia diterima Allah atau tidak. Kita pun tak tahu. Dan kita pun tak tahu dosa kita yang mana satu yang akan dijadikan sebab, na'udzubillah, ditarik kita ke dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon padamu ya Allah dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ampunkanlah kami ya Allah. Kau telah berjanji pada awal Ramadan ialah rahmat dan pertengahan Ramadan ialah pengampunan. Inilah kami mohon pengampunan darimu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Janganlah kau ambil kira kesilapan kami ya Allah. Janganlah kau buka buku kami satu persatu ya Allah. Pasti akan bertemu dengan banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kami dengan rahmatmu yang luas. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita nak cari jalan bagaimana kita nak dapatkan keselamatan dan pengampunan. Antaranya ialah dengan kita baca surah Tabarakalladzi, juz yang ke-29. Surah pertama. Kalau suratul Waqiah, dia terletak dalam juz 27. Juz 27. Jadikan dia satu rutin kita. Tiap-tiap malam suratul Waqiah, surah Tabarakalladzi, insya-Allah. Dalam perkara ini Rasulullah SAW pernah bersabda, hatiku menghendaki supaya surah ini berada dalam setiap hati orang-orang beriman. Nabi berharap-harap agar surah Tabarakalladzi ini dihafal dalam hati orang-orang beriman. Kalau boleh semua orang Islam, bacalah surah Tabarakalladzi, hafalkan dia. Tapi kalau kita selalu baca dengan sendiri, dia automatik dia akan dapat hafal. Kalau kita baca tiap-tiap hari, kita amalkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua bekalan-bekalan kita untuk akhirat. Wang ringgit kita yang banyak dalam bank, dia tak akan bantu kita dalam kubur. Kita punya rumah cantik, kereta kita besar, pangkat kita nama, bisnes kita yang mewah, semua tu tak akan bantu kita dalam kubur. Tapi apa yang akan bantu kita dalam kubur? Inilah amalan-amalan, bekalan-bekalan yang Nabi kita telah tinggalkan untuk kita. Siapa ambil, dia beruntung. Siapa yang tinggalkan, dialah rugi. Tak ada siapa yang rugi. Allah Ta'ala tak rugi. Nabi tak rugi. Tapi diri sendirilah yang akan rugi. Jangan lepaskan peluang ya. Dan demikian juga, menurut sebuah hadis, seorang yang membaca dua surah iaitu Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah di antara salat maghrib dan isyak adalah seumpama seorang yang berdiri salat untuk sepanjang malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita nak cari Lailatul Qadar ni, tunggu bulan Ramadan. Tunggu 10 malam terakhir. Ni Ustaz, nanti 10 malam terakhir yang ada Lailatul Qadar, insya-Allah pada malam-malam ganjil. Tapi siapa yang baca surah Tabarakalladzi dan surah Sejadah, Alif Lam Mim. Surah Sejadah kat mana tu? Juz 21. Juz 21. 30 ayat juga. Siapa baca dua surah ni antara maghrib dengan isyak. Lepas sembahyang fardu maghrib, lepas sembahyang sunat, lepas kita wirid, baca dua surah ni. Dia dapat pahala seperti dia ibadat sepanjang malam Lailatul Qadar. Ya Allah,
Pahala Lailatul Qadar adalah lebih 1000 bulan. Kalau dibuat tiap hari dapat Lailatul Qadar pahala. Masya Allah. Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Ingat, kekayaan Allah Ta'ala tu tak ada batas. Kita jangan ingat kekayaan Allah ni macam kekayaan manusia. Kalau dia ada 10 bilion, keluar 1 bilion, dia tinggal 9. Tak, kekayaan Allah tu, Allah Ta'ala kata, kalau aku bagi pada dunia seluruhnya manusia dan jin, apa saja yang mereka minta aku bagi, tidak akan kurang daripada kekayaan perbendaharaan aku, melainkan hanya seperti setitis air yang melekat dalam jarum yang dimasukkan. Kalau kita masukkan jarum, ada lubang dia, kita masuk, kita tarik keluar. Berapa banyak yang melekat? Itulah melekat air yang kat dalam lubang jarum. Itu sikit aja. Sikit. Sedangkan yang diambil daripada mana? Daripada lautan yang tak berpantai. Itulah perbendaharaan Allah. Allah Maha Kaya untuk beri lebih dari itu. Tapi yang tak dapat, orang yang tak buat, yang tak beramal. Siapa yang untung? Siapa yang beramal? Oh, Ustaz, saya nak buatlah. Bagus. Letakkan azam. Ini bulan Ramadan ni, mudah-mudahan azam kita ini, niat kita ini dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau ikhlas, Allah kabulkan insyaAllah. Khalid bin Ma'dan, ini seorang tabi'in, telah berkata bahawa beliau pernah mendengar satu riwayat yang mengatakan bahawa ada seorang pembuat dosa besar yang pernah membaca surah Sajadah, tetapi tidak pernah membaca surah-surah lain. Surah ini telah mengembangkan sayapnya di atas orang ini dan memohon kepada Allah, wahai pemberi rezekiku, orang ini kerap kali membaca aku. Dengan syafaat dari surah ini, diterima Allah dan diperintahkan supaya dosanya diampunkan dan dimasukkan dia dalam kiraan orang yang dapat pahala. Masya Allah. Dia tak baca surah-surah lain. Surah Sajadah saja. Surah Alif Lam Mim Sajadah. Ya. Maka dia dapat syafaat daripada surah ini untuk diampunkan dosa-dosa dia. Dia buat dosa besar, tapi Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengampun. Kerana dia ada membaca surah daripada Al-Quran, Allah Ta'ala ampunkan dia. Subhanallah. Kubur ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, inilah tempat kita pertama. Kalau selamat daripada azab kubur, insya-Allah dia akan selamat di hari akhirat. Kalau kubur tu dia tak selamat, na'udzubillah, sampai akhirat dia akan menemui malapetaka lagi besar. Sebab kubur ni ialah peringkat pertama alam akhirat. Bila kita masuk kubur, sudah masuk alam akhirat. Jadi sebab tu Sayyidina Uthman radhiyallahu an, dia bila dengarkan tentang azab kubur, menangis dia sampai sayu-sayu, basah-basah kuyup dia punya janggut dia. Kenapa? Inilah dia tempat pertama, tuan-tuan. Di hari akhirat kita beramai. Na'udzubillah, kalau dalam neraka pun beramai. Tetapi dalam kubur, seorang-seorang saja. Mak tak ada, ayah tak ada, isteri tak ada, anak tak ada seorang. Kita seorang saja. Siapa nak jadi teman kita? Inilah amalan kita, tuan-tuan, ya. Khalid bin Ma'dan juga telah meriwayatkan bahawa surah itu akan merayu bagi pihak pembacanya di dalam kubur, dan dia berkata, ya Allah, jikalau aku ini berada di dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, hilangkanlah saja aku daripada kitabmu. Masya Allah. Dia berhujah depan Allah. Kalau betul aku ini surah Sajadah ini betul daripada kitab kau Al-Quran, kau berikanlah dia pengampunan, selamatkan orang ini. Kalau tidak, maka jangan buang aku daripada kitabmu. Masya Allah. Sudah tentu Allah Ta'ala terima ini punya permintaan dan syafaat dia. Surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas mayat itu dan menjaganya daripada siksa kubur. Masya Allah. Dia akan datang seperti seekor burung, dia kembangkan sayap dia. Jadi orang dalam kubur tu terpelihara daripada azab kubur. Masya Allah. Jangan lupa, tuan-tuan, ya, baca surah Tabarakalladzi dan surah Sajadah lepas maghrib, antara maghrib dan isyak, mendapat pahala seperti dia ibadat pada malam Lailatul Qadar. Ya, itulah dia kelebihannya antaranya. Ya, demikianlah para jemaah sekalian, ya, beberapa perkara yang telah pun saya sampaikan daripada fadilat-fadilat
kelebihan Al-Quran daripada guru kita Syekh Muhammad Zakaria Al-Ansari ataupun Al-Kandahlawi. Semoga Allah merahmatinya dan meninggikan darjatnya. Banyak sekali hadis-hadis, tapi saya mengambil rumusan yang penting untuk menjadikan bekalan kita dalam Ramadan. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini, Ramadan dapat hidupkan kita solatnya khusyuk. Jaga solat kita. Oh ustaz, kita sembahyang sunat tarawih tak apa. Tarawih pun kamu menghadap siapa? Menghadap pada Allah. Oh, sembahyang fardu kita buat betul-betul. Habis kalau sembahyang sunat, lebih kurang. Kau sembahyang fardu menghadap Allah. Kemudian kau sembahyang sunat, kau menghadap siapa? Menghadap Allah juga. Habis kenapa kau kita lebih kurang pula? Jangan tuan-tuan. Jaga apa yang telah kita pelajari dalam sebab solat khusyuk. Sesiapa yang tertinggal daripada kita punya kuliah-kuliah lepas, boleh pergi pada YouTube under TM Fauzi, apa kita katakan, TM Fauzi Travel ataupun Ustaz TM Fauzi. InsyaAllah akan jumpa semua saya punya ceramah. Kita dah mulakan ceramah ni daripada tanggal 10 April. Sebelum Ramadan lagi. 2 minggu sebelum Ramadan kita mula. Semua bab perkara sangkut paut tentang sah batal puasa Ramadan dan semua masalah-masalahnya. Dan kemudian kita masuk pula dalam bulan Ramadan dengan tazkirah tambahan, iaitu bab salat, bab Quran. Dan insyaAllah tuan-tuan, malam ni dan malam 14 Ramadan. Bila lagi kita nak tunggu? Kita kena cek muhasabah. Berapa juz Quran aku dah baca ni? Aku baru terkia-kia lagi ni. Allah, masih lagi banyak aku belum baca lagi. Kita kena start dari sekarang. Kena kurangkan sikit. Habis ustaz saya nak tidur. Kurangkan sikit tidur. Korban sikit. Kita tuan-tuan dan puan-puan, orang nak exam, nak periksa. Dia tidur pun tak nyenyak. Kenapa? Sebab dia tahu dia besok menghadapi peperiksaan. Kita pun akan menghadapi peperiksaan di mana? Yaumul Mahsyar. Hari akhirat kita nak Allah, nak sesuatu dapat membela kita. Apa dia? Inilah ibadat tuan-tuan. Solat kita dan kita punya Quran baca. Ini semua menjadi pembela kita ya pada mahsyar. Mak bapak kita tak bela kita. Datuk nenek kita, anak cucu kita, daling semua tak bela kita. Yang bela kita ialah Rasulullah SAW dan Al-Quran yang bersama kita dan amalan yang kita buat di dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Kerana kami banyak cuai dalam hidup ini ya Allah. Banyak kami lalai daripada perintah-Mu. Banyak kami tinggalkan amalan yang Kau suruh. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik makcik kami dan sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, bulan Ramadan, bulan yang Kau janjikan pengampunan. Ampunkanlah kami dan mereka semua. Dan lepaskanlah kami semua daripada neraka-Mu ya Allah. Kau telah berjanji bahawa setiap hari daripada bulan Ramadan Kau merdekakan beberapa ramai daripada hamba-hamba-Mu dari neraka. Jadikanlah kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, pakcik makcik kami, anak cucu kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami dan sekalian mereka yang mengikuti program tazkirah Ramadan ini online. Kau berjadikan kami dan mereka semua dan sekalian muslimin dan muslimat daripada golongan yang Kau lepaskan daripada neraka-Mu ya Allah. Kami beriman dengan janji-Mu, neraka adalah benar, syurga adalah benar, yaumul hisab adalah benar, yaumul mahsyar adalah benar, kubur adalah benar. Selamatkanlah kami semua daripada azab kubur ya Allah. Matikanlah semua kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan jadikanlah kami semua mendapat barakah dan syafaat Nabi kami di yaumul qiyamah. Dapat minum air telaga Kausar dari tangan Nabi ya Allah. Dapat cium tangan Nabi ya Allah. Kami rindu Nabi kami ya Allah. Kami sayang Nabi kami ya Allah. Nabi kami telah banyak berkorban untuk menyampaikan agama kepada kami. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami dalam hidup ini sebelum mati kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit orang-orang yang memohon doa daripada kami ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit ya Allah. Angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami, daripada negara kami dan semua negara-negara ini yang lain ya Allah. Mudahkanlah masjid-masjid kami dibuka kembali untuk ibadat ya Allah. Mudahkanlah Mekah Madinah didatangi oleh jemaah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semua kami yang mengikuti program ini sedang ada dalam hajat yang bermacam-macam. Engkau sajalah yang dapat kabulkan hajat-hajat mereka, hajat dunia dan hajat akhirat. Kabulkanlah hajat-hajat kami dan mereka semua ya Allah. Terimalah doa kami, maafkanlah kesilapan dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan itu saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang mana benar semua daripada Allah. Yang salah silap dari kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya. Maaf banyak-banyak. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.